tunaikan 10 perkara dekat dunia. Jadi hari ini, pagi ini saya sebut yang ke-9. Yang ke-9 ya. Maka Imam Asy-Syafi'i sebut kepada murid dia, tunaikanlah 10 perkara ini. Yang ke-9 ialah tunaikan hak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nombor 9, tuan-tuan. Kadang-kadang kita dah dengar banyak kali benda ni, kan, dengar kuliah, ceramah macam-macam. Saya pun sama jugalah. Dengar yang bercakap sendiri pun kadang-kadang susah nak buat. Problem kita ni sekarang ni susah nak buat. Dengar senang, cakap senang, berhujah senang. Senang semua. Kan? Membangkang pun senang. Senang semua. Tapi nak buat, cakap senang lah kan. Nak buat susah kan. Tapi itulah, kita usahalah. Sebab sekarang kita ni, orang kata kita sekarang berada di akhir zaman, dah nak kiamat. Kiamat lambat lagi kot, insyaAllah kan. Tak tahulah bila kiamat tu. Okey. Yang ke-9 ialah tunaikan hak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ialah, ini yang paling penting tuan-tuan, iaitu banyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak pergi ziarah Nabi, kita bukan boleh pergi ziarah Nabi setiap bulan. So kita bukan orang Madinah, kita bukan orang Mekah tuan-tuan. Baiknya kita pergi ziarah Nabi yang Nabi kata, barang siapa yang ziarah aku ketika aku sudah wafat, bermakna engkau bersama aku macam seperti aku hidup. Persoalannya kita tak mampu nak pergi sana setiap bulan. Kemungkinan kita tak mampu nak pergi setiap tahun. Tuan-tuan, nak pergi bukan dengan ILU, dengan duit. Kecuali ada orang sponsor, tu lain. Ustaz, saya sponsor Ustaz pergi umrah tahun ni. Meloncat dah saya. Kan, orang sponsor. Ada juga orang sponsor, ada orang-orang tak sponsor. Kan? Jadi ada peluang tuan-tuan pergi ziarah Nabi, pergi ziarah Nabi. Sebab umrah ni dia kena pergi Mekah, tawaf, sa'i, gunting, selesai. Itu umrah. Maka dalam umrah tu diminta kita, kalau kita dari Malaysia, diminta kita ziarah Nabi SAW. Pergilah tuan-tuan yang ada duit ni, kurang-kurang 8,000 ke 10,000. Nak sedap sikit 13,000. Kan, sebab apa? Dekat dengan Mekah, duduk berdua. Kan, baik. Tapi kalau sesiapa yang tak dapat pergi umrah, tak dapat ziarah Nabi, dapat ziarah Nabi seumur duduk sekali pun okey dah tuan-tuan sekalian. Bila tuan-tuan pergi haji dapat ziarah Nabi SAW. Rumah Nabi itulah kubur Nabi sekarang. Tuan-tuan kalau nak tahu, rumah Nabi dulu dekat makam Nabi itulah rumah Nabi SAW. Dia keluar saja sembahyang, dia keluar saja sembahyang. Itu rumah Nabi. Rumah Nabi tak macam rumah kita. Rumah kita 2 tingkat. Rumah Nabi tak ada tingkat, kecil sangat. Sehingga kan Nabi SAW bila sembahyang, ada kalanya terkena kepada kaki Aisyah radhiyallahu anha ketika sujud tuan-tuan sekalian. Artinya apa? Sempit sangat berbanding rumah kita. Rumah kita besar tuan-tuan sekalian, boleh masuk 40 orang. Boleh main pingpong dalam tu. Boleh main volleyball. Tu sebabnya. Tapi apa yang kita buat dalam rumah kita tuan-tuan sekalian? Takkan tengok TV saja. Takkan tengok cerita ramah. Takkan tengok apa tu lagu-lagu yang tak membawa kebaikan. Tengok TV aja. Buat sesuatu yang baik dalam rumah kita ni. Antaranya, Nabi kata, jangan jadikan rumah kamu seperti kubur, tuan-tuan. Senyap je. Senyap apa? Tak ada baca Quran, tak ada zikrullah, tak ada ta'lim dalam rumah, tak ada baca kitab. Ulama dulu dia tak ada buang masa. Baca Quran, dia baca. Tak baca Quran, dia zikir. Tak zikir, dia buka kitab, tuan-tuan sekalian. Pusingan ulama dulu, tak ada waktu yang tidak dia buang masa. Semuanya diisi. Baca Quran saja.
letih, zikir saja. Zikir zikir penat tuan sekalian, dia akan buka kitab. Buka kitab tak ada, tulis kitab. Kita tak ada. Quran tak baca. Ni contoh, bukan tuan-tuan, jangan terasa. Quran malas. Zikir malas kan. Kitab lagi tak buka. Khabar. Buka apa? Buka WhatsApp tuan-tuan sekalian. WhatsApp. Lepas zuhur, WhatsApp. Lepas asar, WhatsApp. Lepas maghrib, Twitter. Lepas isyak, tengok berapa like. Tuan-tuan sekalian, ya Allah, apa nak jadi pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan, apa tu? Ni nak bagi tahu kisah Imam Sufyan Al-Thawri, tuan-tuan sekalian. Kisah ni kisah zaman dia. Imam Sufyan Al-Thawri ialah ulama sufi yang murid dia itu ribuan di Mekah. Tuan-tuan boleh search dalam internet siapa dia Imam Sufyan Al-Thawri. Ulama sufi, seorang ulama besar Mekah yang ada ribuan muridnya di Mekah. Baik, apa kisah dia? Baik. Ketika musim buat tawaf tuan-tuan sekalian, tawaf ni umrah lah. Umrah boleh ataupun tawaf sunat. Imam Sufyan Al-Thawri dia tawaf 7 pusingan tuan-tuan sekalian bersama dengan seorang remaja pemuda yang tawaf dengan dia. Dia tak kenal pun budak ni siapa. Budak ni pun tak kenal siapa Sufyan Al-Thawri. Tak kenal. Okey, tuan-tuan, sepanjang tawaf tu tuan-tuan sekalian, Imam Sufyan Al-Thawri mendengar pemuda ni sepanjang tawaf 7 pusingan dia tak ada baca lain kecuali dia baca selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang 7 pusingan yang kita belajar pergi umrah, pergi haji, bila tawaf, apa yang kita belajar tuan-tuan sekalian? Daripada rukun Yamani ke rukun Hajar Aswad, kita akan baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa'adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Itu yang kita belajar. Betul tak tuan-tuan? Kalau kita ingat kan. Dan setiap kali pergi rukun Syami, rukun Iraqi, boleh baca apa-apa zikir pun. Tapi bila sampai rukun Yamani yang kita belajar, yang ustaz ajar, yang mutawi bagi tahu, jangan lupa baca doa ni, Rabbana atina. Itulah sebabnya tuan-tuan baca doa tu. Untunglah ya, siapa yang dah pergi umrah banyak kali ni, yang dah pergi haji sekali, dia balik, tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala beri dia kehidupan yang lebih baik sehingga akhir hayat. Itu kelebihan orang yang pergi umrah dan haji sebab kes tawaf saja. Kesnya tawaf saja tuan-tuan sekalian. Dengan tawaf itulah tuan-tuan balik ke Malaysia, hidup orang yang balik umrah, kehidupannya Allah cukupkan sampai akhir hayat. Sebab apa? Sebab berlakunya doa antara rukun Yamani sampai rukun Hajar Aswad, tuan-tuan sekalian. Siapa tak baca rugilah. Baca doa tu, kawasan yang makbul, Allah terima doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa ni kan? Apa artinya? Artinya ialah berilah kami kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Kita sebut 7 kali tuan-tuan. Pusing saja 1, pusing saja sebut kedua, pusing 3, sampai 7 kali Rabbana atina, tuan baca. Tuan-tuan, apa kesannya? Kesannya balik Malaysia. Kita mengeluh kadang-kadang, oh mahal sangat pergi umrah 8,000, mahal sangat dia cas 12,000. Itu bukan isu dia tuan-tuan. Kita ada duit, kita pergilah tuan-tuan sekalian. Hotel jauh pun tak apalah, asal dapat pergi. Kan, makan tak sedap pun tak apalah, asal dapat pergi jejak di dalam Masjidil Haram. Tuan-tuan percayalah cakap kita. Cakap saya cakap kawan lain lah. Okay? Jangan bersungut. Mahal. Memanglah mahal, buat macam mana? Kalau RM2 saya pun pergi. Kalau RM2, kalau RM1,000 saya pun pergi. Dan memanglah harga macam tu. Kesan harga macam tu lah tuan-tuan sekalian.
tuan-tuan balik, Allah Ta'ala tambah rezeki. Masya Allah. Tuan tak boleh, tuan pergilah. Yang nak pergi, dia rasa. Memang dia tak rasa, tak ada apa pun. Ada rasa tuan-tuan, saya balik umrah ni. Duit cukup saja. Makan dahsyat, makan ni kerja. Tak masalah tak balik umrah. Makan tak makan je. Masalah tak lah. Makan tu ada je tuan sekalian. Perjalanan hidup kita lepas balik umrah haji tu okey je. Adalah sedikit cabaran kan. Tapi okey. Sufyan As-Sauri heran tengok budak ni, remaja ni, daripada dia masuk tawaf, dia perhati dia lalu pusing kan. Ini ulama besar, ini orang biasa. Tuan-tuan, sepanjang 7 kali dia pusingan, budak ni tak baca lain, baca selawat Nabi je. Dia heran, kenapa dia tak baca apa yang aku baca? Tak, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Dia yang paling pendek Allahumma salli ala Muhammad. Kalau panjang sikit, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Panjang lagi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu panjang lah. Yang panjang ni kan langsung tak buat. Kan? Ustaz kata bacalah yang panjang. Panjang pun tak buat. Pendek tak buat. Panjang tak buat lagi lah. Pendek lah. Allahumma salli ala Muhammad. Kan tambah Sayyidina garang bergaduh pula. Tambah Sayyidina gaduh garang. Susah tu. Mana ada tambah-tambah Sayyidina ni? Ada yang berbalas sekejap. Nak selawat biasa je. Tak payah tambah Sayyidina. Ada tuan-tuan sekalian. Malah nak fikir lah tuan sekalian. Kita selawat Allahumma salli ala Muhammad. Ada yang selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu ada orang tak buat hati. Jangan tambah-tambah. Aduh, pening. Mana nak buat ni? Ikut awal lah. Kan? Habis tawaf tuan-tuan sekalian, Imam Sufyan As-Sauri jumpa pemuda ni. Sembang tuan-tuan sekalian, sembang dekat tempat tawaf tu. Lepas habis tawaf kan ada semayang sunat tawaf kan, betul tak? Itu sunat. Jangan tak buat. Lepas semayang sunat tawaf, disunatkan minum air Zam-Zam. Jangan lupa ya, siapa nak pergi buat umrah ni, nak pesan kepada orang yang pergi, lepas tawaf cari tempat yang boleh kita buat semayang sunat tawaf. Kalau tak boleh di tempat semayang sunat tawaf tu sebab dah penuh, cari tempat yang boleh kita semayang. Jangan tinggalkan. Lepas tu nak pergi sa'i, sebelum pergi sa'i minum air Zam-Zam. Minum. Ambillah barakah air Zam-Zam tu. Ni tak, semayang tawaf tak nak, air Zam-Zam tak nak, terus nak pergi buat sa'i. Jangan macam tu. Man-man lah kata orang. Man-man lah kata orang kan. Relax dulu. Semayang, relax dulu. Kisahnya tuan sekalian hebat. Wahai pemuda, aku nak tanya. Kan? Aku nak tanya kau ni. Kau siapa? Dia tanya dulu. Aku Sufyan As-Sauri. Oh. Aku pernah dengar nama tu. Kata pemuda ni. Tapi tak tahu kat mana. Kau nak tanya apa? Aku nak tanya kenapa? Kata Imam Sufyan As-Sauri, kenapa sepanjang kau tawaf kau tidak baca seperti mana yang kita belajar? Apa dia? Yelah, bila sampai ke satu tempat ni ada bacaan-bacaan tertentu. Tetapi kau membaca sejak daripada rukun Hajar Aswad. Kau membaca selawat Nabi sampai habis. Maknanya dia baca sepanjang perjalanan tu, kita lihat, dia baca selawat Nabi je. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, ulama kata makin kecil langkah tawaf itu yang terbaik. Tuan-tuan ingat ya? Makin kecil langkah tawaf itu yang terbaik. Ingat ya? Jangan nak cepat habis langkah besar-besar. Lepas tu nak cepat habis berlari. Janganlah. Right. Lagi langkah lagi kecil, lagi bagus. Siapa yang pergi umrah ni tahun ni, besok ke apa, ingat tu. Tawaf turun ke Mataf. Saya pesan lagi. Lagi kecil langkah dia, lagi bagus. Okey, ingat tu dia.
Tawaf yang terbaik di mataf. Kalau tak boleh mataf, tingkat 1. Tak boleh tingkat 1, tingkat 2. Tingkat 3. Tak boleh juga skuter. Oh, tu dia. Skuter ni ingat, skuter ni saya pesan hanya orang yang uzur saja yang sihat tak payah. Itu yang masalah besar ni kan. Naik skuter, semua naik skuter. Tekan topu. La 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 la. La 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 la. Aduh, saya kata tak payahlah skuter yang muda-muda ni. Jalan kaki lah. Geng-geng umrah kadang-kadang ni naik skuter lah dia. Ambil selfie. Hari ni aku naik skuter. Tak payah naik skuter. Ambil peluang bawah. Kalau naik skuter pun bila tawaf sunat yang terakhir lah. Yang terakhir. Buat tawaf sunat tuan-tuan sekalian. Mungkin nak rasa skuter. Naiklah skuter. Ni first skuter dah. Alamak. Tekan je. Oh. Aduh. Pulanglah. Saya cakap je kan. Dengar tak dengar sudah. Sebab ramai juga yang umrah kadang-kadang cerita naik skuter. Senang ustaz naik skuter je. Kau cakap memang senang. Kau tak dapat dah sesuatu yang bagus di mataf tu. Mataf tu dah yang paling bagus. Sebab duduk bawah. Skuter. Kalau ada kereta, agaknya naik kereta tak? Cik baik kereta tak ada. Kereta yang dekat IOI tu kan. Yang masuk bayar RM10 naik kereta api. Kalau ada kereta api, confirm naik kereta api. Kereta api tak ada. Cuba ada kereta api. Saya pun naik. Duduk relax. Sampai dah? Belum. Sampai dah? Belum. Bila sampai ni? Memanglah 20 km sejam. Di bantai 100 km memanglah. Jadi apa kata pemuda tuan sekalian? Dia kata, engkau tanya ni soalan tu oleh kerana engkau ni Sufyan As-Sauri, aku boleh jawab. Tapi kalau engkau bukan Sufyan As-Sauri, aku tak nak jawab. Jawapan budak ni. Dia nak jawab tu tengok orang dulu ni. Dia tengok orang. Oleh kerana engkau ni Sufyan As-Sauri yang aku dengar ulama' besar, dia terkejut dah tuan sekalian. Yang tanya tu ulama' besar Mekah, baru jumpa. Kan? Oleh kerana engkau ni yang tanya ni Sufyan As-Sauri, aku jawab. Kalau yang tanya ni bukan Sufyan As-Sauri, aku tak jawab. Kalau yang tanya ni Yusri Amri, aku jawab. Kalau yang tanya dia bukan Yusri Amri, aku tak nak jawab. Macam itulah dia dua. Kalau yang bagi kuliah tu ustaz lain, aku tak pergi. Kalau ustaz tu yang datang tu ustaz ni, aku pergi. Lagi dahsyat. Nampak? Dia jenis macam tu. Kan? Pilih-pilih. Memanglah kan. Kita mestilah pilih-pilih kan. Isnin. Tak best. Lagi. Selasa. Lagi tak best. Tak lagi. Selasa, Rabu, lemah. Lemah katanya. Suruh AJK tukar. Suruh AJK tukar ustaz tu. Dahsyat. Tak ni taman saya lah. Suruh tukar. Dahsyat saya kata. Jumaat ni kasar sangat. Kasar sangat pula. Pasal nak jerkah orang je. Okeylah. Tuan-tuan sekalian. Kita menghadapi jemaah. Layan dia lah tu. Bukan suruh tukar. Layan dia. Jalan. Habis tu kau pergi hari apa? Pergi hari Ahad. Bila? Kuliah subuh. Apa hal kuliah subuh? Ada makan pagi. Nampak? Bila tak ada makan, tak datang. Kita buat makan, pun datang. Yang penting ada jagung. Settle. Gitu dia. Dia kata, wahai imam, dia kata, dulu aku bawa ayah aku buat haji. Aku bawa ayah aku yang uzur pergi haji, dia kata. Tolak. Tolak tu artinya dia bawa. Kira dia tolong bapak dia tu. Nak pergi tawaf tu, bapak tak uzur. Okay? Ketika aku bawa bapak aku bawa haji dan ketika tawaf tuan-tuan sekalian, bapak aku meninggal di depan Kaabah. Meninggal. Bila meninggal tu, habis tawaf aku tarik ayahku di tepi. Dalam keadaan mukanya hitam terus. Hitam.
Muka asal macam ni contoh. Mati hitam. Macam cerita tanah kubur. Kan? Sebab tanah kubur ni ceritanya macam tu. Mati je hitam. Mati je hitam. Tak ada putih pun. Kan? Nak bagi tahu mati ni mati tak baik lah. Mana tahu mati baik tak baik kita kan. Ni mati teruk lah, ni mati hitam. Mana kita tahu? Tak tahu tuan. Mati ketika ular membelit jenazah dalam rumah. Ni habis lah. Mana tahu? Cerita tu, Tok Adi ni cerita tu, mati je, datang ular belit. Habislah ni, mati habislah ni. Kita pun tak tahu macam mana keadaannya. Mungkin ular tu datang, nak bermesraan dengan dia. Mana tahu? Ni tak? Ular saja, habislah ni mayat ni jahanam lah ni. Ular pula datang, habislah. Itu kita cakap. Macam kita ni baik sangat. Macam penceramah ni baik sangat. Nampak je baik. Siapa tahu? Yang tahu bini yang tahu. Yang tahu ni bini yang tahu. Tuan-tuan tak tahu. Tuan-tuan tak duduk dengan saya pun. Isteri yang tahu. Anak saya yang tahu. Siapa ayah dia. Singa. Beruang. Kancil. Upin-ipin. Semua. Bapa aku mati wahai imam. Muka hitam. Aku bunyalah segan. Aku tutup dengan kain. Bapa meninggal. Muka hitam terus. Tarik tepi, tutup dengan kain putih. Oleh kerana aku ni penat sangat, aku pun tertidur sebelah ayah. Penat tuan-tuan bawa orang haji tolak. Penat tuan sendirian. Jangan buat pasal. Mesti mengeluh lah tolak kursi roda. Bukan senang yang tuan-tuan bawa orang buat umrah, tuan-tuan kena tolak pula. Tuan-tuan tak boleh nak buat banyak ibadat sebab jaga orang tua. Pahala besar. Jangan mengeluh. Ya, sungut. Aku nak buat ni tak boleh. Buat ni tak boleh, kena tolak ayah. Ya kan? Tak apa, tuan-tuan dapat pahala. Tolak mak pula tak boleh nak bangun pula. Tolak aku nak tawaf tak boleh, nak sa'i tak boleh, tolak mak. Tak apa. Ya, tak kisah. Aku pun tertidur wahai imam. Bila aku tertidur tu, aku bermimpi berjumpa dengan seorang lelaki yang cantik wajahnya. Dan dia berkata kepada aku, ya. Dia kata, wahai pemuda, ini ayah kau ni. Dulu dia ada masalah. Betul. Kau siapa? Dia tanya, kau siapa? Aku Rasulullah. Oh Rasulullah. Dalam mimpi tu pastinya. Tertidurlah penat. Dalam mimpi. Oh Rasulullah. Rasulullah bagi tahu budak ni dalam mimpi. Ayah kau memang masalah. Banyak dosa. Banyak buat maksiat. Banyak. Tetapi di hujung hayat dia banyak selawat ke atas aku. Banyak selawat. Di samping dia bertaubat kepada Allah SWT, dia banyak selawat. Maka aku bertemu dengan Allah SWT, mohon syafaat kepada bapakmu. Rasulullah mohon syafaat kepada Allah Ta'ala. Syafaat ni bantuan. Pentingnya syafaat Nabi tuan-tuan. Tunggu ni. Kita tuan-tuan sekalian, saya ni tak pasti besok di padang mahsyar, tak pasti macam mana keadaan, mesti minta bantuan. Dekat dunia pun kita minta bantuan kat orang tuan-tuan. Tunggu. Minta bantuan bini, minta bantuan jiran, minta bantuan anak. Tolong telefon ni rosak lah. Boleh tak kau tolong tengokkan anak sulung? Boleh ayah. Minta bantuan anak sebab dia power waktu. Minta bantuan bini, boleh tak picitkan kepala orang sakit benar lah. Bini picit. Minta bantuan tak? Minta bantuan. Tunggu. Betul tak? Minta bantuan dekat pemimpin kerajaan, minta kepada YB, minta kepada penghulu, minta bantuan. Maka Nabi bertemu Allah Ta'ala. Ya Allah, wahai Tuhan, aku nak minta engkau ampunkan orang ni.
Sebab apa? Sebab dia banyak sebut nama aku. Banyak sebut nama aku tu. Nampak? Jadi tuan-tuan sekalian, selepas Nabi Muhammad SAW jumpa Allah SWT dan minta syafaat untuk mengampunkan dosa ayah kepada pemuda ni, tuan-tuan sekalian, maka berlalulah Rasulullah SAW selepas Allah perkenankan permintaan Nabi. Automatik, tuan-tuan sekalian, dalam mimpi tu, kata pemuda ni cerita kat imam tu, automatik wajah ayahku yang hitam bertukar menjadi putih dalam mimpi. Dalam mimpi ketika tidur, tuan-tuan. Tidur selepas tawaf sebab penat sangat. Dalam mimpi, tuan-tuan sekalian. Uish. Dia bangun daripada tidur, tuan-tuan sekalian. Aku mimpi lah rupanya. Alamak, mimpi. Bukan betul-betul, mimpi. Tuan-tuan. Maka dia pun terjaga tengok mimpi. Mimpi rupanya. Maka dia tarik, tuan-tuan sekalian. Apa tu, kain tarik. Betul, tuan-tuan sekalian. Muka ayah tadi yang hitam telah kembali menjadi putih. Macam biasa. Semenjak itulah, wahai imam, aku tidak putus menyebut selawat kepada Nabi SAW. Aku setiap detik dan saat, dia kata, setiap detik dan saat hidup aku selawat kepada Nabi di mana-mana aku berada. Sehingga kan bila aku tawaf, aku sampai terkeluar pun aku selawat Nabi saja sepanjang 7 kali husnul. Tuan-tuan, selawat Nabi ni, tuan-tuan sekalian, Nabi kata dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, ni kata Nabi, Abu Umamah sebut, apa dia? Daripada hadis riwayat Imam Baihaqi, Nabi kata, banyakkanlah selawat ke atasku. Ni Nabi kata ni, banyakkanlah selawat. Bukan sikitkan selawat. No, banyakkan selawat ke atasku pada tiap hari Jumaat. Jumaat. Artinya, setiap hari Jumaat, zikir utama ialah selawat Nabi. Ya, tuan-tuan, saya ulang balik. Hari Jumaat, zikir utama daripada pagi sampai lepas Jumaat. Sebelum asar, zikir utama ialah selawat Nabi. Bukan istighfar, bukan la ilaha illallah. Dan sebut yang utama, artinya istighfar boleh sebut, tahlil pun boleh sebut. Tapi ingat, bila tiba hari Jumaat, tuan-tuan, pegang tasbih digital tu, pegang yang tap tuan-tuan sekalian. Hari Jumaat kita bermula pagi Jumaat itu, tuan-tuan, sepanjang Jumaat itu selawat Nabi itu. Nabi tuan-tuan sekalian. Okey, ulama-ulama kemudian dia sebut sekurang-kurangnya satu hari 1000 kali selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1000 kali. Okey, kemudian dalam hadis riwayat Imam Muslim, tuan-tuan sekalian, Abdullah bin Amr menyebut selawat ke atasku satu selawat, Allah selawat atasnya 10 selawat. Kita pun tak faham apa yang dimaksudkan Allah selawat ke atas kita ni, ke atas Nabi dia 10 selawat. Allah Ta'ala memberi rahmat kepada kita 10 kali. Allahumma salli ala Muhammad, Allah Ta'ala selawat 10. 10 artinya Allah beri rahmat kepada kita 10. Kita dengar tak ayat khatib baca, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Innallaha wa sesungguhnya Allah dan malaikat selawat ke atas Nabi. Ada dua. Malaikat pun selawat kepada sekalian. Malaikat pun selawat, artinya dia mohon keampunan kita kepada Allah. Selawat malaikat tu, kita selawat, Allahumma salli ala Muhammad. Malaikat tolong minta ampunkan kita kepada Allah. Allah pula berikan kita rahmat dan kurniaannya. Sekali selawat, tuan-tuan. Sekali je, tuan-tuan sekalian. Tak nak 10. Tak nak 10. Sekali cukup. Allahumma salli ala Muhammad. Dah, tu je. Sekali sehari. Hui. Tak boleh juga. Tu, apa pendek lagi?
Takkan Muhammad. Itu Muhammad kawan kita. Ustaz ada pendek lagi ke Ustaz? Itu yang paling pendek. Allahumma salli ala Muhammad. Takkan Allahumma. Itu wahai Tuhan. Takkan Muhammad. Ini dah lebih ni. Muhammad kawan kita. Tuan-tuan. Macam-macam. Okey? Tuan-tuan selawat Nabi. Bermula hari ini tuan-tuan selawat Nabi, tuan-tuan naik motor. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi tengok depan lah. Allahumma salli ala Muhammad. Sampai sampai kojok tengok berapa. Tengok berapa digital. Ui, 500 ya. Tuan, kita naik motor, kita naik kereta daripada rumah ke tempat kerja, tuan sekalian, antara hidup dan mati. Sebab apa? Hidup sampai mati aksidenmu. Itu sebab dia naik kereta pegang tasbih digital. Belilah RM5 dia pegang kat tangan ni. Allahumma salli ala Muhammad. Allah. Tapi ingat, tengok depan. Jangan tengok bawah. Nanti aksiden. Naik motor. Kawan saya 1,000 naik motor, dia cerita lah. Naik motor. Sebelah ni ada digital. Press. Sampai ke sekolah 1,000. Motor relax. 1,000. Senang-senang 1,000. Sebab nak duduk atas tekas sejadah 1,000. Confirm tak dapat. Confirm. Tengah mancing. Allahumma salli ala Muhammad. Kau silap kau tak dapat ikan. Alamak. Ha? Baik. Tuan-tuan, rumusan. Sebab tuan-tuan nak bergerak kan? Nak bergerak. So kami dah bergerak dulu dah. Settle. Nak bergerak ya. Jadi rumusan tuan-tuan. Rumusan pada pagi ini tuan-tuan sekalian. Ada orang kadang-kadang bila sebut sahabat Nabi ni, dia tak tahu apa benefit yang kita kena tahu lah kan. Tuan-tuan, last ni last tuan-tuan sekalian. Hadis riwayat Imam Tirmizi ni last tuan-tuan sekalian. Yakinlah dengan selawat ni, di mana Nabi sebut orang-orang yang sentiasa selawat Nabi ingat orang ni, Allah akan cukupkan segala keperluanmu dan ampunkan dosamu. Orang yang banyak selawat Nabi. Okey, yakinlah tuan-tuan sekalian, tuan-tuan selawat dalam sehari 1,000. Saya sebut 1,000 lah tuan-tuan sekalian. 1,000 lah. Dah umur 40 ke atas ni, tak ada lagi masa 10 dah. 1,000 kali tuan-tuan. Tuan-tuan tolonglah azam satu hari 1,000 kali. Azam lah tuan-tuan sekalian. Belilah tasbih digital tu. Kalau tak ada tasbih tu, kita tak tahu berapa kita selawat. Pegang tu. Kawan saya kat sekolah pakai tap-tap tu. Dengar bunyi. Tap, tap, tap. Kat mana bunyi ni ya? Dia pakai tu pula. Pakai versi lama. Kita tak pakai yang tu. 1, 2, 3, 4 sekali. 4. Istighfar, selawat, la ilaha illallah, subhanallah. 4 sekali. Tak tahu. 4. Macam mana nak picit ni? Adik kawan saya 4 sekali letak. Oh, macam cincin. Rupanya itu adalah tasbih digital. Wallahu a'lam. Mohon kemaafan. Semoga tuan-tuan berjaya dalam perarakan dan Johan. Ada pertandingan tu. Confirm Johan lah. Mukhlisina lahuddin. Mesti menang. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi